Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, hari ini dalam sebuah artikel dari hmetro.com, kejutan di mana nama Presiden PAS sekali lagi disebut. Abdul Hadi hanya jawab 5 daripada 24 soalan. PDRM, Polis Diraja Malaysia, mengesahkan selesai merakam keterangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di pejabatnya di Jalan Raja Laut. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebanyak 24 soalan dikemukakan. Beliau hanya menjawab 5 daripada soalan itu, manakala baki soalan akan dijawab di mahkamah. Kertas siasatan itu akan dilengkapkan dalam tempo 1 minggu sebelum dirujuk kepada pejabat Peguam Negara ataupun AGC untuk arahan lanjut, katanya dalam sidang media di Bukit Aman. Terdahulu, Harian Metro melaporkan Abdul Hadi Awang selesai memberikan keterangan kepada pihak polis di pejabat PAS pusat di Jalan Raja Laut. Keterangan berkenaan diambil bagi membantu siasatan berhubung ucapan Abdul Hadi yang dipercayai mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas parti itu di Bakri Muar minggu lalu. Setiausaha politiknya, Muhammad Syahir Ceh Sulaiman, dilaporkan berkata, Abdul Hadi memberikan kerjasama yang baik ketika memberikan keterangan. Sementara itu, ditanya mengenai perkembangan siasatan, berhubung kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dikatakan menghina institusi diraja, Ayub berkata siasatan sedang dijalankan. Kita membuka kertas siasatan dan ada antaranya sudah dirujuk kepada AGC. Ada banyak laporan polis ke atas Tun Mahathir, termasuk akta hasutan. Kita rujuk AGC dan tunggu arahan lanjut, katanya. Sekian saja kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Tonton dan bapak yang amat dihormati sekalian, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini ada satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik Malaysia dan terutamanya kepada musuh-musuh Zahid Hamidi. Dalam satu ulasan dari Syahbudin.com, selepas Zahid Hamidi bebas, mampukah PH menang 2 pilihan raya kecil Johor dan mampukah Anwar bertahan lagi di pilihan raya umum yang ke-16 nanti? Pertama-tamanya, sebelum terlupa dan agar dilihat seperti tidak sama bersyukur, ingin diucapkan tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi kerana tidak lagi bergelar kluster mahkamah bermula hari ini. Ia berikutan beliau telah dibebas tanpa dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi atas kesemua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi yang sedang dihadapinya. Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Siqueira, kini Hakim Mahkamah Rayuan, membenarkan permohonan DNAA dibebas tanpa dilepaskan terhadap Zahid Hamidi yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Permohonan menggugurkan kes itu dibuat oleh pihak pendakwa berikutan penerimaan terhadap representasi yang dikemukakan oleh Zahid Hamidi agar kesemua kesnya digugurkan. Meskipun digugurkan daripada semua 47 pertuduhan, DNAA yang diputuskan itu bermakna Zahid Hamidi masih boleh didakwa di lain masa jika didapati ada bukti-bukti baru diperolehi oleh AGC ataupun pejabat peguam negara. Tetapi logiknya, selagi kerajaan perpaduan ini masih berkuasa dan Zahid Hamidi berada di jawatannya sekarang,
Kemungkinan untuk melihat beliau didakwa semula biasanya amatlah tipis. Sementara UMNO tentunya gembira dan bersyukur dengan tindakan pihak pendakwaan memohon pengguguran kes Zahid Hamidi. Di mata umum, ia telah dianggap sesuatu yang pelik, dan dalam perbualan dengan banyak pihak, lebih ramai yang geleng kepala berbanding mengangguk setuju. Pertama, kes ini sudah berada di peringkat membela diri, di mana sebelum ini telah diputuskan ada kes prima facie oleh mahkamah. Bila ada prima facie, berarti pihak pendakwaan sudah memiliki bukti yang kukuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh Zahid. Maka, tentulah jadi pelik bila pihak pendakwa setuju pula kes digugurkan dan menerima representasi yang dikemukakan oleh pihak pembela. Kedua, keputusan pihak pendakwa ini berlaku hanya 4 hari setelah Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh dilantik sebagai Peguam Negara yang baru menggantikan Muhammad Idrus Harun. Sebelum itu, sekira-kira sebulan lalu, Ketua Pendakwa Raya, Raja Rosella Rajatoran, secara tiba-tiba digugurkan daripada mengetuai pendakwaan terhadap kes Zahid Hamidi. Kemudian dilaporkan, pengguguran itu dibuat karena Raja Rosella secara tiba-tiba memohon untuk bersara awal. Setelah dua kali tiba-tiba, hari ini tiba-tiba pula pihak pendakwa memohon kepada mahkamah agar Zahid Hamidi dibebas tanpa dilepaskan daripada semua kes yang dihadapinya. Pun begitu oleh kerana pengguguran kes Zahid ini berlaku hanya kira-kira 5 hari lagi sebelum pengundian PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 9 September, kesannya terhadap pilihan raya itu sedang menjadi bualan di merata ceruk percakapan politik. Ada yang mengatakan keputusan ini seperti memberi peluru percuma kepada PN untuk mereka meningkatkan lagi serangan serta hentaman kepada PHBN, Kerajaan Perpaduan serta Anwar Ibrahim. Tidak kurang yang meramalkan, ini sekaligus akan menyebabkan calon PH lebih sukar untuk memperolehi kemenangan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa pula komen Anda setelah Zahid Hamidi dibebaskan tanpa dilepaskan oleh mahkamah? Bagi saya ini satu dari keputusan yang pasti mengejutkan ramai. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua tuan-tuan dan puan, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sebelum ini kita mendengar nama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mempertikaikan lembaga pengampunan dan akhirnya beliau disiasat. Akhirnya terkini pula berkaitan dengan keputusan siasatan ataupun satu lagi kejutan di mana polis mencadangkan Hadi dituduh bawa akta hasutan. Wow, ini satu lagi keputusan buruk ataupun satu lagi keputusan yang pasti mengejutkan PAS dan Perikatan Nasional. Satu artikel dari Malaysia Kini, polis cadangkan Hadi dituduh bawa akta hasutan. Polis akan mencadangkan Jabatan Peguam Negara AGC menuduh Presiden PAS Abdul Hadi Awang bawa akta hasutan dan akta komunikasi dan multimedia susulan ucapannya yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Sama ada akan tuduh atau tidak dituduh itu bergantung pada penilaian AGC nanti, kata Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han. Kenyataan itu dibuat beberapa jam selepas unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mengambil keterangan Hadi di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur pagi tadi. Hadi disiasat bahwa berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos. Dia berkata, pengampunan kepada pesalah yang diamalkan di negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Katanya, anggota keluarga mangsa jenayah yang berhak memberikan pengampunan, bukan lembaga pengampunan. Kes itu sebahagian daripada kes agama, raja dan kaum ataupun 3R. Dalam sidang media, Ayub berkata, mencadangkan pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Katanya,
kertas siasatan dijangka dimajukan dalam minggu ini. Jadi keputusan terkini dari Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han sudah pasti mengejutkan Presiden PAS, mengejutkan seluruh Perikatan Nasional dan terutamanya Hadi Awang. Akhirnya polis mencadangkan supaya Presiden PAS Hadi Awang dituduh di bawah akta hasutan. Dan kalau ini benar berlaku, apakah status Hadi Awang selepas ini? Adakah akan ada lebih banyak lagi keputusan buruk yang bakal menyusul nanti sekiranya benar Hadi Awang dituduh di bawah akta hasutan? Tuan-tuan dan puan, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.